RM24.70. Ha? RM24.70. Kak, ni gula 2 kilo aja, Kak. Takkan RM24.70 kalau nak kenakan GST pada-padalah, Kak. Kak, saya kena orang dalam. Kak faham je lah, kan? Memanglah tak sampai RM24.70 gula ni. Tapi kamu tengok kat luar sana GST kamu. Astaghfirullahalazim! Apa ni korang ni? Kau nak mengkepit darah apa ni? Ya Allah, bankrupt lah. Bapa korang tak dapat lagu beli kereta. Kalau mak berkenan sangat, mak pinanglah dia untuk... Abah, kau jangan buang hayal aku ya. Tak payah nak memekiklah, mak. Anggap je lah hari ni, hari terakhir mak jumpa Lisa. Mesti mak kenal kan siapa Mia Adriana? Ni bukan kabri you, kabri arwah bapa I. Bayangkanlah bapak baik aku yang dapat jahat. Aku harap tak jejak lagi rumah aku. I'm talking to you. Lebih baik sangat tak adalah buang anak. Mak jealous kan? Aku jealous. Aku nak jealous dengan perempuan gatal tu. Aku rasa mak engkau tu dah macam perempuan lorong. Jijik aku tahu. Sebab aku tak bagi dia datang sini, aku tak nak dosa dia terpalit dekat rumah aku ni. Dosa tu bukannya datang daripada mama. Dosa tu datang daripada suami mak. Suami mak tu yang tergila-gila kan mama sampai sanggup buat perkara terkutuk tu. Dosa abah yang terpalit dalam rumah ni. Suami mak gatal. Kau yang aku hajar Kau ajar suami kau tu dulu sebelum kau nak ajar aku. Suruhlah laki kau tu campak kopiah dia tu jauh-jauh. Sebab yang duduk kat kepala dia tu kan setan. Kau pun sama. Bertudung. Tapi hati busuk macam... Abang Ijat, Cik Saiful rasa macam tengah tengok video audition pula tadi. Okey, baik. Sebelum yang nak tanya soalan kepada Abang Ijat, yang nak baca satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Mastura Abdul Ghani yang berkata, hidup bukan drama. Jangan dibuai ilusi. Alam rumah tangga ialah realiti. Sama-sama kita mengharungi bersama kasih sayang, menyayangi keluarga penyayang. Ini sebenarnya input yang kita nak daripada perbincangan kita dan juga daripada apa yang ditonton di kaca televisyen. Abang Ijat, lepas dah 26 tahun, berkecimpung dalam bidang ini sebagai penulis, sebagai pengarah. Bagaimana karya demi karya Abang Ijat hasilkan, lahirkan, bertujuan sebenarnya memang untuk memberi pengajaran kepada penonton. Pernah tak ketandusan idea ataupun memang tak pernah sebab sentiasa ada DM yang orang kata memberikan ilham dan merealisasikan karya baharu untuk seorang budak Ijat? Alhamdulillah so far abang tak pernah ketandusan idea lah. Yang abang ada ialah ketandusan tenaga. Banyak sangat ke tu? Banyak sangat. Sebab apa? Kadang-kadang kita lama-lama kita makin kadang-kadang isu burn out, lepas tu kadang-kadang jadi malas ataupun kadang bila kita sentuh topik yang sama. Tapi daripada zaman dulu sampai sekarang, topik perselingkuhan, topik curiga ni memang satu topik yang sangat memang evergreen. So kalau macam abang ni buat, kadang abang ni pun nak muntah dah sebenarnya. Tapi macam-macam kenapa benda yang sama, tapi benda tu yang evergreen. So kita kadang kita buatlah. So idea tak ada masalah. Cuma kadang-kadang fikir balik, kadang-kadang bila bawa cerita pasal rumah tangga, cerita pasal perselingkuhan ke apa semua gini, abang kena sudut pada sudut lain pula. Contoh macam TYT. TYT abang cuba pandang daripada tak semestinya perempuan yang isteri yang kedua, wanita yang kedua tu yang dikatakan perampas tu berniat jahat. Tapi teruklah abang kena serang. Alamak. So macam bagi diorang, bagi majority mentality di Malaysia ni, yang kedua mesti jahat. Okay. Tapi kita cuba nak betulkan tu. Tapi terpulang pada mereka lah. Nak terima, tak terima sudah. Mungkin ada yang dapat apa yang nak disampaikan tu. Tetapi mungkin majoritinya masih lagi beranggapan seperti yang kita semua tahulah. Yang kedua, mesti juga salah. Tetapi all the best untuk Abang Ijat untuk melahirkan lebih banyak lagi karya. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada Nat Zainal. Nat, dalam banyak-banyak lakonan watak yang Nat pernah bawa, sebagai seorang Nat Zainal, apa antara watak yang paling memberi kesan kepada Nat dalam kehidupan seharian Nat sebagai seorang pelakon dan juga mungkin yang Nat rasa watak yang memberi kesan kepada penonton yang menonton? Saya rasa yang macam Uriana pernah tadi sebut, Fatona Hazali. Sebab saya rasa lepas saja tayangan drama tu ramai ibu-ibu yang ada anak autism ucap terima kasih kerana mereka tak dapat nak suarakan apa yang mereka rasa selama ni. Dan dia rasa macam mana satu release kiranya bila Fatonah tu ramai
orang sayang. Jadi mereka rasa anak-anak mereka juga turut diterima. Jadi saya rasa macam membawa orang kata impact positif lah. Dan selepas daripada itu saya banyak juga menjayakan program-program yang melibatkan anak-anak autism kan. Jadi seperti orang kata face of macam autism awareness. Saya rasa Fathona Azali adalah watak yang memberi impak yang sangat besar dalam hidup saya. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton, seperti mana yang tadi Cik Saiful katakan, disiplin dan bagaimana kita mengambil impak-impak yang positif itu. Dan saya kira Nat sendiri, Nat bersama dengan Falik, bila Nat sebagai seorang pelakon, tanggungjawab itu bukan sahaja digalas ketika melakonkan watak, tapi watak yang dibawakan itu bagaimana ia juga boleh memberi impak positif kepada masyarakat. Dan ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton kita, bahawa kita dah kongsikan, Nat dah kongsikan pendapat Nat, Falik dah juga, Budak Ijat dan juga Cik Saiful, yang mana penonton juga kita ni harus tahu. Ada penonton yang terbawa-bawa, dia luahkan perasaan PM tepi pada Budak Ijat. Nak suruh jadi dan sebagainya. Tapi Nat sendiri, bagaimana Nat nak kongsikan juga kepada penonton-penonton bahawa ini hanya sekadar lakonan. Ini adalah drama. Takkan mungkin, dan jangan samakan kisah yang anda tonton di kaca TV ini dengan kehidupan sebenar anda sehingga boleh mendatangkan mudarat. Itu yang paling penting. Ya, betul. Bagi saya, anggaplah ini sebagai salah satu hiburan, ya. Dan apa yang positif kita boleh ambil, cuma ni jangan relatekan sesuatu apa yang terjadi di kaca TV itu dengan kehidupan kita. Kerana ini totally berbeza. Saya berlakon kerana saya dibayar dan itu kerja saya. Dan anda di rumah menonton dengan santai saja. Jangan terima bulat-bulat apa yang dalam kaca TV itu dan merelatekannya dalam kehidupan kita. Dan ini totally berbeza. Sebab kan Nat, sebagai seorang penonton, bukan saja macam Falik dekat rumah pengkritik terhebat Nat. Macam contoh kalau kami ni pun duduk tengok sesuatu cerita, kita pun bincang, kenapa suami dia macam tu kenapa dia macam tu macam tu. Jadi macam mana Falik sendiri kan membawa watak dekat rumah pun kena bawa watak juga sebagai seorang suami, sebagai seorang pengkritik dan juga sebagai seorang penonton lah, supaya Falik pun tak ada terbuai-buai dan terbawa-bawa emosi bila melihat Nat melakonkan sesuatu watak itu. Yalah, tanggungjawab saya sebagai seorang suami kat rumah, saya kena jaga banyak perasaan dia, saya kena bantu dekat hal anak-anak ke kan. Jadi untuk meringan, sebab bila dia dah menyelami watak tu, dia akan menyeluruh. Dia akan letak 120% habis dekat satu watak. Tak kisahlah apa-apa watak pun. Jadi saya kena bantu dia juga dalam hal ni. Sebab saya pun nak dia jadi yang terbaik. Ya. Kadang-kadang dia cakap saya kritik, saya bukan kritik macam mana. Kita nak yang terbaik untuk dia kan. Jadi kita nak yang terbaik, jadi saya bantu dia dari segi macam itulah kan. Jaga perasaan dia, meringankan kerja dia kat rumah supaya dia boleh Dia banyak berkorban juga lah. Bila ada time-time yang cerita-cerita merentan tu semua, saya akui saya memang treat him bad lah kat rumah kan. Tapi dia faham. Itu the consequences saya berkahwin dengan pelakon. Dan penonton, ini yang kita nak katakan hari ini. Hidup ni bukan drama. Ini realitinya yang dikongsikan. Ada masa kita marah, ada masa kita sedih, ada masa kita ketawa, ada masa kita menangis. Jadi itu realiti dalam kehidupan kita. Hidup berumah tangga juga begitu. Ada masanya dia gembira, ada turun dan naiknya. Orang kata rumah mana yang tak dilanda gelora, lidah mana yang tak tergigit dan sebagainya. Dan ini yang Falik kongsikan, bagaimana kehidupan berumah tangga ini adalah saling lengkap melengkapi, bantu membantu dan ia sokong menyokong. Begitu juga anda penonton, bagaimana untuk anda mengemudi kehidupan berumah tangga anda. Dan Cik Saiful, mungkin sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini, tentang hidup bukan drama. Okey, terima kasih Cik Fizah, Cik Uya. So hari ini semua penonton, saya rasa dan saya kira anda dah dengar luahan daripada pelakon, luahan daripada penulis. Dah ada. Sekarang luahan daripada penonton juga yang bersama-sama dengan kalian semua. Cuma satu je, bab disiplin ni kepada penonton semua. So kena ingat apa yang Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, janganlah kamu berprasangka kerana sebahagian besar dari prasangka itu adalah perbuatan yang berdosa. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa jauhilah prasangka buruk kerana prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. So therefore, saya dan kalian semua melihat dan menonton cerita itu tidak ada jadi masalah. Tetapi yang bermasalah apabila kita bereaksi ataupun mengambil sesuatu yang negatif dan kita mengaitkan dengan persekitaran kita untuk kita berprasangka buruk. Itu yang negatif. Yang positif, silakan. Wow, saya kira itu adalah rumusan terbaik untuk topik kita pada hari ini, iaitu hidup bukan drama. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Syaiful Bahari Othman selaku penundi motivasi kita, Encik Syahrul Izzat Mohamedin, Abang Ijat kita, terima kasih banyak-banyak. Di sebelah sana Nat Zainal juga Falik Aminuddin, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda.
Dan selepas ini, kalaulah ada lagi yang mengambil apa yang tidak baik itu, diharapkan boleh kita refleksi diri kita dan ambil yang terbaik sahaja daripada apa yang kita tonton di kaca televisyen, Fiza. InsyaAllah. Saya tengok kalau dekat media sosial sekarang, line yang paling banyak diungkapkan ataupun digemari, it's my dream. Our dream. Not her. Itu. Gitu, Kita cuba buat sikit. It's my dream. Your dream. Something lah ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kesama tetamu kita pada hari ini. Penonton-penonton yang mana baik kita jadikan teladan, yang buruk itu kita jadikan sepadan. InsyaAllah sama-sama kita cuba untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, insyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih, Baija. Wanita hari ini.